A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi insya-Allah dalam tadabbur harian, insya-Allah tadabbur Al-Quran. Kita akan bersama-sama hari ini di muka surat 215. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di surah Yunus ayat 54 sehingga ayat 61. Ayat 54 sehingga ayat 61. Jadi insya-Allah seperti biasa saya akan bacakan dulu sedikit insya-Allah daripada muka surat ini, ayat yang pertama daripada muka surat ini, iaitu ayat 54 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung di muka surat 215. InsyaAllah kita akan tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan seperti yang telah kita nyatakan sebelum daripada ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menceritakan beberapa perkara, iaitu apakah sanggahan-sanggahan ataupun apakah syak-syak, apakah penyelewengan-penyelewengan yang ada pada orang-orang musyrik Mekah ni bila mereka diajukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah. Perkara yang sama insya-Allah yang kita ingat apabila kita baca tentang apa yang berlaku ini ialah apa yang juga akan berlaku kepada semua pendakwah-pendakwah Islam, kepada semua orang-orang yang menyampaikan dakwah kepada manusia sehinggalah ke akhir zaman. Jadi apa yang berlaku di zaman Nabi ini, apa yang berlaku kepada Nabi ini juga akan berlaku. Perkara-perkara yang sama insya-Allah. Jadi kita akan tengok ayat yang 54 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu walau anna likulli nafsin zalamat. Walau, kalaulah, walau tu kalaulah lah dalam bahasa Melayunya, kalau, walau. Walau anna likulli nafsin zalamat, bagi setiap jiwa yang zalim. Yang zalim sini maknanya yang kafarat. Kalam tafsir kata, kalaulah orang-orang yang zalim ataupun orang-orang yang kafir ni, sebab kafir itu adalah zalim, kalaulah orang-orang yang kafir ini, bagi mereka memiliki ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi. Maknanya semua apa yang ada di muka bumi ini, ma fil ardi tu semua tu milik mereka. Katakan Allah SWT tak akan beri pun, mereka tak akan dapat pun, mereka tak memiliki pun. Pada hakikatnya tak mungkin manusia ini memiliki semua yang ada di atas muka bumi ini. Kita tengok orang yang paling kaya-kaya pun, mereka paling-paling pun bolehlah memiliki pulau ke dan sebagainya, tetapi adakah mereka memiliki sebuah negara ke, memiliki semua dunia ni? Tak mungkin. Tapi Allah SWT katakan, iaitu kalaulah bagi mereka yang kafir itu, mereka ni mempunyai ma fil ardi, semua apa yang ada di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala kata laftadat bih, pada hari kiamat ini mereka akan nak mereka akan nak iftadat bih, mereka akan nak tebus semua harta-harta, semua apa yang mereka miliki itu, kalau boleh. Maknanya apabila seorang tu nak tebus semua apa yang dia miliki, sehingga atas luar apa yang ada atas dunia ni sangat-sangat banyak ni, tak boleh kita bandingkan lah, semua dunia ni milik dia, maka dia nak akan tebus. Maknanya nak cerita dahsyatnya pada hari kiamat ni. Kalau tak dahsyat, orang tak nak tebus macam begitu, dia nak selamatkan diri dia. Jadi Allah Ta'ala kata laftadat bih. Dan kemudian perkara yang kedua Allah Ta'ala sebut sini, wa asarrun nadamata. Wa asarru ni asalnya adalah makna merahsiakan, asal makna dia merahsiakan an-nadamata, penyesalannya. Tapi
Wa asarru, dia boleh jadi dua perkara, boleh jadi dua makna. Yang pertama sekali, dia menyembunyikan, dia tak nak tahu bahawa dia ni sangat menyesal. Tapi ada satu lagi makna dia juga, ialah wa asarru ni juga maknanya ialah juga dia menzahirkan, makna terpaksa menzahirkan, kelihatan lah. Jadi ada dua makna sini. Yang pertama, dia menyembunyikan penyesalan dia daripada apa? Daripada dia kata, kalau ikut tafsir kata, iaitu daripada orang-orang yang dhaif. Sebab apa? Di dunia ni dia menipu orang, dia macam dia ni tak ada suka sangat menipu orang-orang yang lemah dan sebagainya kan. Jadi pada hari akhirat nanti Allah SWT kata wa asarrun nadamata, maka mereka ini akan menyembunyikan penyesalan mereka tu daripada orang yang lemah, kerana nak tunjuk macam mereka ni tak menyesal. Tapi satu pendapat lagi kata ialah wa asarrun nadamata, maka terzahirlah penyesalan mereka tu. Kemudian lamma ra'awul azab, iaitu bila mereka ni menyesal, apabila mereka ni melihat azab, mana mereka tak boleh lari daripada azab tu. Jadi Allah Ta'ala pun sebut waqudiya bainahum bil qisti, pada hari kiamat nanti waqudiya bainahum bil qisti, maka akan dihukumkan bainahum, di kalangan mereka itu, bil qisti, dengan adil. Maknanya tak boleh lari, sedikit pun tak boleh lari. Kalau mereka buat salah, mereka tetap kena. Mereka buat zalim pada orang, mereka akan kena juga. Mereka kufur, mereka akan kena juga. Waqudiya bainahum bil qisti. Jadi adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menzalimi makhluknya, menzalimi hambanya, menzalimi manusia, menzalimi jin? Tak, wahum la yuzlamun. Allah Ta'ala kata, sebab tu Allah Ta'ala sebut bil qisti. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala la yuzlamun, mereka itu tidak dizalimi walaupun sedikit pun. Sebagaimana kita baca yang sebelum daripada ni, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian seterusnya ayat yang ke-55, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapa Allah Ta'ala tidak zalimi? Kalau ikutnya, terpulanglah kepada Allah. Kalau ikutnya, Allah nak buat apa-apa pun terpulanglah kepada dia. Sebab apa? Semua benda ni adalah milik dia. Tetapi kenapa? Allah SWT tak nak zalim kan? Walaupun tu dah milik dia, walaupun dia yang menciptakan, kalau ikutnya dia nak buat apa, terpulang kepada dia lah kan. Tetapi Allah SWT tak macam tu. Allah Ta'ala walaupun milik dia, tapi la yuzlamun, dia tidak menzalimi. Manusia tak menzalimi makhluk. Jadi Allah Ta'ala kata, ala, ketahuilah juga bahawa inna lillahi ma fis samawati wal ardi, sesungguhnya milik Allah semua, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ala inna wa'dallahi haqqun, dan yang keduanya dahlah milik dia. Kemudian tu kena ingat bahawa janji Allah ni sebab milik dia. Jadi kalau milik dia, ya dia yang mencipta, katakanlah janji dia tak betul. Jadi orang kafir Mekah ni, orang kafir musyrik Mekah ni, mereka ni yakin, mereka ni tahu bahawa yang menciptakan semua benda ni adalah Allah. Tapi mereka tu tak percaya pula tentang kebangkitan. Jadi Allah SWT sebut sini, kalaulah Allah yang memiliki semua benda ni, jadi apa payahnya kan? Ala inna wa'dallah, kalau Allah nak janjikan apa, takkanlah ditipu pula. Takkanlah dia ni mengatakan satu benda yang tak akan berlaku. Jadi bila Allah Ta'ala ceritakan apa yang akan berlaku kepada manusia. Jadi kalau manusia itu tak tahu, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Sekarang ni Rasul datang menceritakan kepada manusia semua, ni akan berlaku, akan datang ni. Dan dia yang menciptakan. Jadi kenapa pula tak betul? Jadi Allah SWT kata, ala inna wa'dallahi haqqun, ketahuilah sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu adalah haqqun, betul. Walakinna aksarahum la ya'lamun, tapi masalahnya majoriti manusia tidak mengetahui kan. Tidak mengetahui, kadang-kadang tu maknanya ulama kata sini, dia sebut sini aksar ni majoriti. Jadi ertinya ada yang tahu. Tapi ada yang tahu yang tahu ni lah sebenarnya dia ni tak terima juga. Tak terima dengan keadaan takaburnya, dan cuba menyembunyikan daripada orang ramai supaya orang tak tahu. Tengoklah apa yang berlaku sekarang kan. Maknanya kita nak sampaikan benda yang betul, ada orang tahu bahawa benda itu adalah betul, tapi dia menghalang apa yang hendak disampaikan oleh pendakwah-pendakwah Islam ni. Jadi banyaklah kan, walaupun kita tengoklah kan pada hari ni media sosialnya, siapa yang memiliki? Kebanyakannya orang-orang yang tidak Islam. Orang yang tidak Islam ni, bukan kata kebanyakan lah, hampir semua lah yang dimiliki oleh non-Muslim. Dan ramai daripada non-Muslim tu, mereka ni benci kepada agama. Mereka tak nak Islam ni tersebar. Memanglah mereka ni nak kerana bisnes mereka dan sebagainya, mereka buatlah benda-benda tu kan. Allah tak lebih kelebihan kepada mereka kan. Jadi mereka cuba menutup supaya orang ramai tak tahu. Orang ramai tahu benda-benda yang lain tu tak apa.
sampai bilion-bilion lah, sampai boleh apa ni disampaikan. Benda-benda yang hiburan, benda-benda yang menguntungkan mereka, benda-benda yang merosakkan manusia, maka akan disebar-sebarkan kan, akan cepat tersebarkan. Tapi benda-benda yang merosakkan manusia akan ditutup kan. Benda yang akan memberi manfaat kepada manusia akan ditutup. Jadi begitulah kan apa yang berlaku. Jadi Allah SWT sebutlah, sebab itulah digunakan sini kata ulama ialah aksaruhum walakinna aksarahum la ya'lamun. Banyak mereka tak tahu, bukan kerana apa tak tahu, kerana ditutup oleh ni. Jadi oleh kerana itulah kita semua orang-orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kena berusaha melawan, berusaha mencari jalan semaksimum mungkin yang boleh kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada kita kan, adakah kamu telah melaksanakan semaksima mungkin. Maksima tu dalam bahasa Arab namanya ialah ijtihad. Maksudnya ijtihad maknanya menggunakan seluruh sedaya upaya yang ada pada kita, sekadar kemampuan yang ada pada kita, sebagaimana juga disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum. Kamu hendaklah bersedia menghadapi, melawan orang-orang yang cuba untuk menghalang Islam ni dengan mastata'tum, sekadar kemampuan kamu, habis, bukan sekadar, semampu-mampu yang kamu boleh. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas daripada itu, ayat yang ke-56. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat 56 ni, huwa yuhyi wa yumin. Allah Taala nak beritahu lagi kuasa dia ni. Allah Taala ni berkuasa, dialah yang menghidupkan, yang mematikan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah, kepada Allah Taala sajalah kamu semua akan dikembalikan nanti. Kemudian Allah SWT kemudian menceritakan pula dalam ayat 57 ni tentang Al-Quran. Al-Quran tu apa? Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi kita tengok Allah SWT sekarang ni menyeru manusia, bukan orang-orang yang beriman saja, wahai manusia semua. Jadi artinya benda ni mesti disampaikan kepada seluruh manusia sekarang ni. Kalau ya ayyuhallazina amanu, orang tu dah beriman. Maknanya kalau orang tak beriman, kalau sampai pun benda tu, mereka tak nak dengar nanti. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, ya ayyuhallazina aman, ya ayyuhan nas, maknanya kita ni bertanggungjawab untuk sampaikan, sebab tak mungkin sampai Al-Quran ini, kandungan mesej ini, sebagai contohnya mesej 57 ni, melainkan kalaulah orang-orang Islam yang baca Quran ni, mereka berusaha untuk sampaikan. Kalau tak sampailah mesej ni kepada manusia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia sekarang. Tengok, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kamu, Allah Ta'ala panggil mau'izah. Apa dia mau'izah ni? Mau'izah ni ialah Quran ni. Tapi Quran tu, jadi nak ceritanya apa? Quran tu bukanlah Quran kitab, tapi Quran ni nak cerita konten dia, sifat dia adalah mau'izah, iaitu dia ni merupakan nasihat, wasiat, peringatan. Itu nak ceritanya. Apa yang patut kamu lakukan, apa yang tak boleh kamu lakukan, itu mau'izah. Kemudian mir rabbikum, dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni apa yang datang daripada Allah? Quran. Kemudian Quran ni apa lagi Allah Taala sebut? Dia adalah satu yang pertama sekali mau'izah. Yang keduanya wasyifaun lima fis sudur, dia merupakan adalah syifa. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menyebutkan perkataan syifa ini, ada satu tempat apa dia yang menjadi sifat kepada manusia, iaitu madu, dan tempat yang lain dalam surah An-Nahl. Tapi madu di sana Allah SWT sebut sifat di sana adalah sifat untuk badan, untuk fizikal manusia, untuk badan manusia, yang mana kalau kita sekarang pada hari ini kan, pakar-pakar kedoktoran ke medik ke, mereka ni akan belajar kedoktoran. Apa yang mereka belajar ni, doktor ni, ialah belajar macam mana lah ni fizikal manusia kan, macam mana nak baiki ni, macam mana nak baiki ni, kalau rosak ni, kalau sakit ni dan sebagainya. Itu untuk tentang. Jadi Allah SWT sebutkan sifat di sana, iaitu sifat untuk badan manusia. Tapi di sini Allah Ta'ala sebutkan sifat di sini, sifat lima fis sudur. Apa yang lima fis sudur ni? Iaitu hati. Apa yang lagi sifat lima fis sudur? Sebab apa disebutkan lima fis sudur, dia tak sebut hati? Kerana ulama tafsir kata, kerana di dalam ni ada macam-macam kan. Hatinya, syak-syaknya, perasaan tak yakinnya, itu semua tu adalah merupakan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, ialah yang keduanya, Quran ialah sifat lima fis sudur. Bukan sifat badan lah, tapi boleh dijadikan sifat badan juga, mana tak jadi salah. Tapi yang paling utama sekali ialah
Quran ni sepatutnya menjadi pengobatan kepada apa yang ada dalam hati manusia, apa yang ada dalam perasaan manusia, membaiki perasaan manusia, membaiki hati manusia. Apa yang tak betul tu dengan kekufuran tu adalah satu kesilapan, kesalahan, kejahatan. Jadi perlu dibuang. Syirik perlu dibuang, kekufuran perlu dibuang, maksiat perlu dibuang, perasaan cintakan kepada dunia perlu dibuang. Jadi benda-benda itu semua adalah syifa lima fis sudur. Wa hudan, dan Quran ini menjadi hudan, menjadi petunjuk. Petunjuk ni artinya ialah kalau dalam gelap tu kita perlukan kepada lampu. Jadi lampu tu menjadi hudan kalau ikutnya kan. Kalau dalam kegelapan kita nampak, jadi itu hudan. Jadi seolah-olahnya Quran ni akan menjadi seperti lampu kepada kita. Kalau tak ada lampu tu, kalau tak ada Quran ni, kita gelaplah kita. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat kepada orang mukmin. Jadi makna kita boleh tengok sini dalam Quran ni Allah Ta'ala sebutkan sifat dia lah mau'izah, syifa, dan juga hudan, dan juga rahmat. Ada 4 perkara dalam ayat ni saja kita tengok Allah SWT sebutkan apa sifat Quran tu. Jadi kita ambil insya-Allah daripada Quran ni, bukan ambil untuk bacaan sahaja ke, atau ambil untuk mengobat sahaja kan, untuk menjadi mentera-mentera ke, untuk menjadi, memang boleh digunakan, tetapi lebih daripada itu lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 57 surah Yunus ini. Seterusnya, kul, Allah Ta'ala kata, kul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala kata, kul bifadlillah, katakan bifadlillah. Apa dia fadlillah sini? Ulama tafsir kata ialah Islam. Katakan dengan nikmat Islam itu, Islam itu adalah bukan fadlillah. Bukannya kekayaan, bukannya pangkat, bukannya kebesaran, bukannya, itu semua itu adalah nombor 2, nombor 3. Yang utama sekali ialah Islam tu. Jadi itulah kurniaan Allah SWT yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya fa bizalika falyafrahu. Maka oleh kerana benda-benda tersebutlah dia kata falyafrahu, hendak sepatutnya mereka ini bergembira. Jadi kalau orang tu tak gembira dengan kurniaan Islam, maknanya dia tak tahu benda yang apa yang sebenarnya baik, apa yang sebenarnya tak baik untuk dia. Dia tak tahu apa kurniaan Allah Ta'ala paling besar pada dia. Dia nampaknya kurniaan pada Allah tu adalah nikmat nikmat harta, nikmat itu yang dia nampak. Tapi kalau orang tu nampak macam tu, maknanya dia tu ada masalah dari segi kefahamannya. Jadi Allah SWT mengajar kita sini ialah apa ni, iaitu bahawa fadlullah dan juga rahmat itu apabila Allah Ta'ala beri pada kita, itulah sebenarnya sepatutnya kita bergembira. Rahmat Allah ni Ta'ala apa? Rahmat Allah Ta'ala sayang pada kita. Allah Ta'ala beri kelebihan pada kita kan? Allah Ta'ala macam-macam Allah Ta'ala. Maka dengan rahmat Allah tu lah Allah Ta'ala, dan kita minta Allah SWT masukkan kita ke dalam syurga, itu adalah merupakan nikmat rahmat yang paling tinggi sekali. Jadi Allah Ta'ala kata falyafrahu, itu Allah Ta'ala kata huwa, semua benda tu dianya khairun mimma yajma'un, itu semua lebih baik lagi. Huwa khairun, lebih baik, mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa mereka kumpulkan? Mereka kumpulkan harta. Kan susah kumpulkan harta, tapi Islam tak cari harta, cari pangkat, cari kebesaran, cari kesihatan, cari. Kadang-kadang sekarang ni pula orang pula nak sibuk kan, nak cantik, nak ni lah, macam-macam lah kan, cari suplemen tu, suplemen ni kan. Sebab apa? Semua tu adalah usaha untuk mencari apa ni, ke handsome dan sebagainya lah kan. Walaupun kita kata benda tu tak salah, tapi kita tidak bolehlah melebihi sebagaimana kita ni mencari Islam. Mencari Islam hendaklah terletak di atas yang paling tinggi sekali. Mencari kurniaan Allah, mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah sepatutnya Allah Taala kata khairun mimma yajma'un. Lebih baik lagi daripada apa yang kamu kumpulkan, harta dan sebagainya atas dunia ni. Maka itu sebenarnya lebih baik lagi. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Kul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizkin faja'altum minhu haraman wa halala. Kul ara'aitum, kul, katakan wahai Muhammad, beritahu kepada aku, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizkin, apa yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada kamu, rezeki. Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki, tapi apa yang telah berlaku kepada orang di zaman Nabi tu, orang musyrik tu, dan juga kita tengok juga apa yang berlaku pada hari ini. Apa yang telah berlaku pada mereka ni, ma anzalallahu lakum min rizkin, apa yang Allah Ta'ala turunkan untuk kamu daripada rezeki. Sepatutnya benda-benda itu adalah rezeki, tapi Allah Ta'ala faja'altum, tapi tiba-tiba kamu jadikan minhu halalan wa harama, haraman wa halala. Kamu jadikan
ada di antara benda-benda tu, ada kamu pandai-pandai lah kamu kata ini adalah tak boleh, ini adalah boleh. Tengok kan, maknanya mereka bukan lagi mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka pandai-pandai sendiri. Perkara ini, perbuatan ini telah dilakukan oleh orang-orang kafir dulu. Di zaman Nabi dulu pun orang-orang Quraisy Mekah ni kan, mereka ni pandai-pandai. Mereka kata ini adalah bahirah, ini adalah saibah, ini adalah ini adalah bangkai. Mereka kata boleh kan. Tak sembelih guna sembelih untuk berhala pun boleh. Jadi itulah dikatakan bahawa ada yang halal, ada yang haram. Mereka pandai-pandai buat hukum sendiri. Jadi Allah SWT sebutkan. Apa yang berlaku pada hari ini pun sama juga kan. Mereka pandai-pandai kata ini boleh, ini tak boleh. Yang Allah Ta'ala kata boleh, jadi tak boleh. Ada yang Allah Ta'ala kata tak boleh, mereka bolehkan. Araknya, bangkainya, babinya, macam-macam sekali kan. Binatang-binatang yang tengok macam-macam sekali. Binatangnya, makanannya. Mereka pandai-pandai. Jadi Allah SWT kata sini, tengok kan. Ma anzalallahu lakum min rizkin faja'altum minhu haraman wa halala. Kemana kul, Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, kul, katakan wahai Muhammad, Allah azina lakum, Allah azina lakum, adakah Allah, tu panjang situ kan, Allah itu, itu maknanya sebab apa? Sebab ada alif tu pertanyaan depan tu. Adakah Allah yang mengizinkan kepada kamu buat benda ni? Jadi am alallahi taftarun, ataupun kamu ni pandai-pandai mengadakan satu benda terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makna benda yang Allah Taala tak kata pun kamu katakan juga. Jadi di sini kita tengokkan bahawa kita katakan kalau tengok mana apa yang diada-adakan kan, mereka mengadakan agama baru. Mereka mengadakan, kadang-kadang orang yang katakan mereka ni agama-agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah agama apa kan. Tapi mereka mengatakan bahawa Allah Taala mereka mengadakan dalam agama tu, mengubah-ubah agama pun termasuk dalam perkara ni, iaitu mengubah-ubahkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT, mereka ubah, mereka katakan. Tapi apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, mereka ubah. Jadi macam-macam. Ini sebab tu Allah Ta'ala tadi am alallahi taftarun, ataupun kamu ini memang mengada-ngadakan satu benda tu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma zanna allazina yaftaruna alallahi al-kadzib yaumal qiyamah. Soalan lagi Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan sini ayat 60 kan. Ayat 60 Allah Taala tanya apa? Allah Taala tanya kan, wa ma zanna, apakah ma itu ma apa kan? Wa ma zanna allazina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Allah Taala tanya, apakah agaknya sangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan kata Allah tu, menipu kata Allah tu. Mereka mengatakan Allah Taala tak, mereka mengatakan Allah Taala kata satu benda tapi Allah Taala tak kata. Agak-agaknya apa sangkaan mereka pada hari kiamat? Agaknya kita pun boleh agak kan. Jadi Allah Ta'ala tanya sini, wa ma zannal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Agak-agaknya apa sangkaan mereka pada hari kiamat kalau mereka menipu-menipu macam tu. Of course lah mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau Allah Ta'ala tak kata, mereka kata Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata, mereka kata Allah Ta'ala tak kata. Jadi Allah Ta'ala kata, wa ma zannal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Apa kau agaknya yang akan mereka agaknya akan berlaku, mereka agak apa akan berlaku kepada mereka kerana mereka mengada-ngadakan satu benda pada hari kiamat nanti. Apa yang akan Allah Ta'ala buat pada mereka? Innallaha lazu fadlin. Tapi pada atas dunia ni Allah Ta'ala kata innallaha lazu fadlin 'alan nas. Kalau ikut sepatutnya mereka ni, apabila mereka ni mengada-ngadakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala hukum ke apa kan, Allah Ta'ala tak kata, mereka kata Allah Ta'ala kata, sepatutnya mereka ni dah dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir, di atas dunia lagi. Tapi kita tengokkan Allah Subhanahu Wa Taala, innallah ni Allah Ta'ala katakan sini, innallaha lazu fadlin 'alan nas. Innallaha lazu fadlin 'alan nas. Allah ni sesungguhnya mempunyai kurniaan ke atas manusia. Apa maksud situ? Maksudnya ialah Allah Ta'ala ni melambatkan, tidak menghukum manusia di atas dunia, tak menghukum terus. Sepatutnya apabila mereka buat salah ni, mereka akan terus dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana Allah Ta'ala ni mempunyai kurniaannya, kurniaannya maksudnya dia melambatkan, dia tidak menghukum terus. Itulah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah Ta'ala ni menghukum semua benda, apa yang manusia buat tu, kesalahan terus dihukum atas dunia ni, nescaya habis manusia, hancur. Jadi Allah Ta'ala mempunyai kurniaannya. Allah Ta'ala kata innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Tapi mereka tak bersyukur. Bukannya mereka bersyukur, sepatutnya apabila Allah Ta'ala ni lambat kan, sepatutnya kita bersyukur. Terima kasih Allah, kenapa tak menghukum kami di atas kesalahan kami, sehingga sempatlah kita ni bertaubat dan sebagainya. Tapi manusia ini tak. Mereka fikir bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala tak nampak ke, ataupun ini bukan kurniaan, ataupun mereka melengah-lengahkan ni nak bertaubat ke, ataupun lambat sehingga mereka ni mati tanpa bertaubat. Jadi Allah Taala beritahu sini, Allah Taala ni kurniaan dia sangat hebat sehingga dia melambatkan, dia tak balas lagi apa yang berlaku kesalahan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya membiarkan mereka tu buat. Allah Taala beri masa kepada mereka. Sepatutnya kita bersyukur di atas apa yang berlaku tu. Seterusnya ayat yang ke-61 insya-Allah. Ayat 61 yang agak panjang sikit. Ayat ini Allah SWT nak ceritakan tentang kekuasaannya. Allah Ta'ala nak ceritakan tentang bahawa dia ni melihat semua benda. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ. Jadi ayat ni menggunakan dia kata apa ni, singular. Dan apa-apa yang kamu berada di dalamnya, apa-apa yang kamu buat saja, maksudnya apa-apa yang kamu buat dalam apa-apa urusan saja. Setengah ulama kata maksud apa-apa yang kamu ni ialah kamu wahai Muhammad. Ada setengah ulama lagi kata bahawa takun sinilah apa-apa saja, kita semua, maknanya termasuk kita semua, bukan Nabi Muhammad SAW saja. Jadi apa-apa pun kita boleh pakai insya-Allah dua-dua. Jadi maksudnya sini ialah apa-apa saja yang kita buat, apa-apa saja yang Nabi buat dan sebagainya kan, di mana dalam keadaan kita disebut ni fi sya'nin, dalam apa-apa urusan saja. Kemudian yang pertama, wa ma tatlu minhu, dan juga apa-apa yang kamu baca, min Qur'anin, apa yang kita baca daripada Quran, maknanya apa-apa yang kita tahu daripada Quran. Kemudian wala ta'maluna min amalin, dan juga apa-apa yang kamu buat dalam apa-apa kerja saja, apa-apa kerja, min amalin, apa-apa amal saja, illa kunna alaikum syuhuda. Allah Ta'ala kata melainkan kami ni, Allah Ta'ala kata illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami ni kunna alaikum syuhuda, sesungguhnya kami ni syuhud, menjadi saksi, kami melihat. Mana Allah Ta'ala kata, bukan kami tak tahu. Kamu baca ke, kamu tahu tak Quran ke, kamu faham Quran ke, kamu buat apa-apa ke, kamu melakukan amal-amalan apa-apa ke, Allah Ta'ala kata dia tahu semua. Allah Ta'ala kata illa kunna alaikum syuhuda iz tufiduna fihi. Bahkan Allah SWT sebut sini iz tufiduna fihi. Tufiduni asalnya ialah air melimpah, tapi maksud sini ialah apa-apa kamu berlarutan, apa-apa yang kamu buat kadang-kadang tu melampau-lampau sampai kamu lupa. Semua tu Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala iz tufiduna fihi, kamu melampau-lampau, kamu berada dalam keadaan perbuatan itu dan sebagainya kan, semua tu fihi fil amal, Allah Ta'ala tahu. Wa ma ya'zubu an rabbik min mithqala zarrah. Allah Ta'ala kata tidak ada benda. Ya'zubu artinya ialah yaghib, maknanya ya'zubu maknanya ialah yang hilang, yang tak nampak, yang seolah disembunyikan, gitu kan. Jadi Allah SWT kata sini, dan tidak ada juga apa-apa yang ya'zubu, wa ma ya'zubu an rabbik, tidak ada benda yang hilang daripada Tuhan kamu, maknanya tidak ada benda yang boleh lari daripada Tuhan kamu, tidak ada benda yang boleh dirahsiakan daripada Tuhan kamu, min mithqala zarratin fil ardi wala fis sama, sama ada zarrah, sebesar zarrah di atas dunia ini ataupun sebesar zarrah di atas as-sama. Manalah tahu kan manusia fikir dia lari ke atas, di atas Marikh sana kan, dia pergi ke Mars sana, dia pergi ke mana-mana, dia buat jahat sana kan, dalam kapsul sana, manalah tahu kan, manusia itu terfikir macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wala fis sama, dan tidak ada juga yang di langit, di bumi ke, di langit ke, sebesar zarah ke, semua benda tu Allah Ta'ala kata wa ma ya'zubu an rabbik, tidak ada benda yang boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala asghar min zalik, dan bahkan lebih kecil lagi daripada itu. Manusia dulu tak tahu apa yang lebih kecil lagi daripada zarah tu. Sekarang ni manusia tahu kan. Boleh kecil boleh kan. Elektron punya teropong tu boleh tengok kan. Kecil lagi daripada mikron, boleh tengok. Kecil lagi daripada kuman virus COVID-19 pun mereka boleh tengok lagi. Jadi Allah Ta'ala kata wala asghar min zalik, jadi Allah Ta'ala kata tidak ada yang lebih kecil, walaupun lebih kecil betul, wala akbar, dan juga sangat besar, kadang-kadang sangat besar, sangat manusia tak nampak, wala illa fi kitabim mubin. Allah Ta'ala kata semua benda itu akan tertulis di dalam kitab yang jelas. Yang kitab yang jelas ni dalam Lauh Mahfuz, dalam penulisan malaikat, semua itu adalah boleh. Jadi Allah SWT sebut tak ada benda yang boleh lepas. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Moga-moga kita akan faham sini dengan bahawa kita ni tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua benda akan dihisab, semua benda akan dikira, semua benda akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setakat itulah saja insya-Allah
untuk sesi kita pada kali ini, dan kita akan insya-Allah untuk esok, lusa dan selama 3 hari insya-Allah kita akan tak dapat mengadakan sesi kita pada setiap pagi ni selama 3 hari insya-Allah. Jadi kita akan sambung insya-Allah. Nanti kita akan maklumkan balik selepas 3 hari insya-Allah. Kita akan maklumkan balik keadaan insya-Allah. Sama ada kita boleh teruskan ataupun tidak. Jadi insya-Allah esok hari Rabu, jadi kemudian hari Khamis, kemudian hari Jumaat, dan kita akan sambung insya-Allah pada hari Sabtu insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi insya-Allah. Kita tamatkan sesi kita pada pagi ini dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.